Okey, dalam video ini kita akan lihat tentang techniques used in fish handling. Masih lagi dalam topik 3.2. Okey, kita terus pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu types of packaging material for frozen fish. Okey, ada 3 jenis packaging dalam packaging untuk frozen fish lah. Pertama, primary packaging material. Yang kedua, secondary. Dan juga yang ketiganya adalah tertiary packaging. Untuk primary packaging material, antara contoh untuk jenis packaging ini adalah plastik dan juga cartons. Okay. Plastik ni selalu kita gunakanlah untuk membungkus produk-produk beku. Okay, selanjutnya untuk plastik ini seperti yang kita tahu, dia adalah asal ataupun material yang diperbuat daripada plastik ini adalah daripada sumber hidrokarbon. Okay, mempunyai rintangan terhadap moisture ataupun kelembapan yang bagus, dan juga stabil pada suhu yang rendah. Okay, jadi kalau kita gunakan plastik untuk pembungkusan, terutamanya untuk produk beku, dia adalah baiklah. Okay, kita boleh gunakan plastik. The group of plastics called polyolefins, which include polyethylene, polypropylene, and its copolymers are most widely used. Ini adalah jenis-jenis bahan antara yang selalu digunakan lah, jenis plastik yang digunakan. Okay, and then kemudian kita lihat carton. Carton ni dikategorikan sebagai primary packaging juga. Okay, digunakan sebagai pembungkus yang bertindak sebagai perlindungan kepada produk itulah. The boards of the cartons can be made of. Selanjutnya untuk carton ni, material yang diperbuat daripada cartons ni adalah seperti cardboard. Kan kita memang sudah tahu cardboard macam mana kan. Dan selalunya jenis cardboard ni yang selalu digunakan lah, yang cardboard diperbuat daripada kertas. Okay, selain itu folding box cardboard, recycled fiberboards. Okay, ada pelbagai jenis material yang kita boleh gunakan untuk cartons lah. Dan sekarang pun, nowadays we can see there's a lot of examples of cartons. Okay, so ini adalah contoh bentuk cartons yang sudah ada di pasaran sekarang, yang biasanya digunakan. Top load block foam carton macam gambar yang di atas tu, dan juga yang seperti yang di bawah. End load. Kalau end load ni kita boleh nampak jenis kotak ini, carton ini, dia terbuka di bahagian hujung sebelah depan dan hujung sebelah belakang. Okay, ini contoh-contoh carton. Memang selalu kalau kita pergi pasar, supermarket ke, memang kita akan nampak jenis carton macam ni lah. So untuk carton dan juga plastik, dia dikategorikan sebagai primary packaging. Okay, next kita lihat secondary packaging. Okay, beza secondary packaging dengan primary packaging ni adalah dia masih menggunakan carton, tetapi di dalam carton tersebut dia ada kotak-kotak kecil lagi. Okay, so itu beza dia antara secondary packaging dengan menggunakan carton dengan dengan primary packaging yang menggunakan carton. Okay. Untuk tertiary packaging, jenis packaging yang ketiga ini juga pula dia selalunya penggunaan pellet. Selalunya tertiary packaging ini untuk tujuan pembungkusan secara besar-besaran, di mana kita gunakan carton ataupun carton yang berisi plastik di dalam. Lepas tu carton tersebut dia dibungkuskan ataupun dikumpulkan dalam satu pellet yang besar.
Okay, itu kita panggil tertiary packaging. Okay, so jadi dalam tertiary packaging ni dia terdiri daripada carton yang banyak lah, ataupun dia adalah hasil gabungan daripada primary packaging dan juga secondary packaging. Okay, seterusnya kita akan lihat method used for frozen fish. Okay, ada 3 jenis kaedah yang biasanya digunakan, iaitu packed with ice, menggunakan RSW, dan juga refrigerated tuck. So kita akan lihat satu persatu. Okay, untuk pack with ice, kita mulakan dengan pack with ice. Selalunya untuk ini kita senanglah, mudah untuk difahami lah, dan memang selalunya kita menggunakan ice untuk membungkus, okay, untuk mempacking produk-produk beku kita lah. Kenapa kita menggunakan ice? Sebab dengan penggunaan ice ini dia boleh mengekalkan kualiti ikan dan juga boleh menghalang pertumbuhan bakteria dan juga parasite, delay the damage of the fish, dan juga untuk mengekalkan kesegaran kepada ikan. Ini adalah antara faedah ataupun kepentingan bila kita menggunakan ice di dalam pembungkusan produk beku kita lah. Okay. So caranya memang senang sajalah. The proper ratios of fish to ice must be observed. Kita kena menggunakan nisbah ratio yang betul. Okay. Untuk kawasan yang beriklim sederhana, selalunya kita guna nisbah 1 kepada 1, iaitu nisbah ikan dia haruslah sama dengan nisbah ais. Itu di tempat yang beriklim sederhana. Tetapi untuk di kawasan tropika, seperti kita kena seperti kita di Malaysia, nisbah yang kita kena ikut adalah nisbah 1 kepada 3, iaitu 1 untuk ikan dan juga 3 adalah jumlah ais yang digunakan. Jadi untuk di kawasan beriklim tropika, ais haruslah banyak kerana dia cepat. Di kawasan beriklim tropika ini kan panas kan, so kita kena letak ais banyak-banyak lah. And then ice must be clean and small particle size for maximum contact. Okay, sebaik-baiknya ais itu dia kenalah bersih dan juga dia di dalam saiz-saiz yang kecil, supaya bila dia dalam saiz yang kecil, okay, contoh seperti flake ice, okay, ataupun liquid ice, supaya ais itu dia dapat menyujukkan produk ais, produk beku kita sepenuhnya lah. Fish and ice must be carefully and evenly stowed to allow even distribution of both. Okay. Shelves and box must not be overfilled or crushing damage to the fish will result. Okay, sebaik-baiknya kita kenalah menggunakan jumlah ais yang betul, okay, dan taburan ais yang betul, supaya kita benar-benar dapat menyetarakan proses penyucukan di dalam kotak tersebut. Dan janganlah pula kita overfill terlebih ais, okay, sampai merosakkan ikan. Okay, dan sebaik-baiknya apabila kita membungkus ikan dengan menggunakan kotak, kita letak ais dahulu di dasar kotak tersebut, kemudian kita letak produk beku kita itu, produk ikan, dan and then lastly baru kita akan letakkan ais di atas ikan kita itulah, untuk memastikan yang ikan itu benar-benar memastikan ais benar-benar ditabur secara sekata. Macam ni lah lebih kurang. Ini contoh macam mana kita packaging ais. Okay, ini pun contoh juga lah. So boleh lihat di dalam slide ini, slide dalam Sidos, macam mana cara untuk membungkus pembungkusan yang baik untuk ikan dengan menggunakan ais. Okay, lagi ini contoh. Kita juga boleh meletakkan ikan kita di dalam plastik. Okay. Sebelum kita letak ikan tersebut di dalam ais lah, itu kita panggil sebagai indirect
freezing. Okey, jadi kaedah yang seterusnya adalah refrigerated truck. Untuk kaedah refrigerated truck ni, dia menggunakan truck lah sebagai kenderaan, di mana kenderaan ini dilengkapi dengan kemudahan chilling ataupun mempunyai peti sejuk yang berfungsi untuk menyejukkan produk kita lah. Okey, ini jenis-jenis frozen product yang memerlukan tahap beku yang recommended. Technology used in refrigerated transport. Okey, sekarang kita boleh lihat banyak lori ataupun truk lah yang mempunyai kemudahan untuk menyejukkan produk di dalam. Okey, jadi faktor-faktor yang perlu diambil kira di dalam mereka cipta truk yang mempunyai refrigerator ni adalah extreme of exterior weather condition. Dia kena tahan dengan cuaca di luaran lah, walaupun panas ataupun hujan, dia tahan truk tersebut. Dan juga mempunyai ciri-ciri dalaman yang diingini, mempunyai ciri-ciri penebat haba ataupun penebat suhu yang baik, dan juga dia kedap air dan juga kelembapan. Ini contohlah, contoh ciri-ciri. Ini adalah unit refrigerator yang selalunya ada pada truk refrigerator ini. Komponen-komponen yang perlu ada pada refrigerator unit. Okay, ini contoh yang kita boleh lihat, example of refrigerator truck. Dia macam ada air conditioner lah di dalam tu tetapi yang heavy duty lah untuk tujuan penyejuk bekuan. Ada conventional cooling heating alternating system, sistem untuk cooling dan juga untuk pemanasan. Ini truk yang moden lah. Okay, good plan view, good side view. Sebaik-baiknya untuk pembagian udara dalam truk tersebut, dia kena bagus lah. Okay, supaya oksigen dapat ditabur secara sekata. Okay, kebaikan menggunakan refrigerated truck ini, dia dapat mengekalkan suhu untuk produk yang beku. Selain itu, dia dapat mengekalkan kualiti lah produk, okay, daripada proses processing sehinggalah sampai ke tempat pengguna, iaitu kita lah. Dan juga ketiga, the freshness of the product can be kept longer. Kita dapat memastikan kesegaran produk itulah dengan lebih lama lagi, lebih tahan lama. Although expensive, but can increase profitability by use of refrigerated truck. Memang dari segi kos, penggunaan refrigerated truck ni dia lebih mahal lah, tetapi dia dapat mengekalkan kualiti frozen product tersebut. Jadi bila orang pun memang akan suka untuk membeli produk-produk yang segar kan. Jadi pada waktu yang sama juga kita dapat meningkatkan keuntungan lah. Dan jenis yang ketiga kita lihat refrigerated seawater. Untuk jenis ini menggunakan tangki, okay, mempunyai tangki tetap tetapi diisi dengan air masin dan juga disejuk dengan menggunakan mesin refrigeration. Untuk jenis RSW ini, okay, selalunya dia dipasang di bahagian berdekatan dengan laut lah. Okay. For quickly and uniformly chilling pelagic fish, selalunya jenis ikan yang menggunakan metode ini adalah ikan yang hidup di kawasan pelagic, sebagai contohnya ikan tuna, ikan sardin dan sebagainya. Okay. Proportion of seawater and fish should be between 1:3 and 1:2, and water is circulated by pump to maintain
temperature. Ini nisbah yang kita kena patuh, yang kita kena ikutlah, nisbah air laut kepada ikan, iaitu 1 nisbah kepada 3 dan juga 1 nisbah kepada 2. Dan kena menggunakan water pump lah untuk mengekalkan temperature. The tank should be pre-cooled before fish loaded. Sebelum kita masukkan ikan ke dalam tangki ini, kita kena sejukkan tangki ini terlebih dahulu lah. Okay? Sebab dia mengambil masa yang lama untuk proses penyejukan. The refrigeration capacity of the system should be sufficient to cool the fish. Some species unacceptable amounts of water and salt when kept in sea water. The eyes become cloudy and the gills are bleached out as the blood is leached out. Jadi ini merupakan antara keburukan menggunakan RSW ni lah. Sebab bukan semua ikan dia boleh berada lama boleh disimpan lama di dalam sea water. Okay. Jadi untuk ikan yang sedemikian, selalunya kita boleh lihat ciri-ciri ikan tersebut, dia akan mula merosak lah, di mana mata ikan tersebut pun akan menjadi cloudy, maksudnya dia tidak nampak segar sudah. Dan juga kita boleh lihat dari segi insang dia tu pun boleh menjadi pucat, disebabkan darah tu keluar daripada insang tersebut. Okay, so ini ada ciri-ciri yang menggunakan sistem seawater ni lah. Little maintenance and reliability allow the fishermen to spend more time in fishing. Penyelenggaraan yang kurang, dan selalunya para nelayan suka menggunakan jenis inilah sebab senang. Can refrigerate a wide range of seafood products. Boleh digunakan untuk menyejukkan pelbagai jenis produk seafood lah, dan juga sejenis peralatan yang boleh mengekalkan kualiti. Dan juga bila kita menggunakan RSW ini, dia mudah untuk dipasang, fleksibel. Okay. Di mana kita boleh pilih mana-mana tempat yang kita mau di tepi pantai, tepi laut, dan kita cuma pasang benda ni lah. Okay. So andai kata kalau kita mau ubah tempat, kita macam boleh buka, uninstall benda tersebut, mesin penyejukan tersebut, dan kita boleh ubah, pindah pergi ke tempat lain pun boleh juga. Okay. So dalam sistem RSW ini dia menggunakan pump lah untuk mengepam air daripada laut, dan air laut tersebut digunakan untuk tujuan penyejukan lah. Okay, kepentingan menggunakan metode RSW, the value of independence. Okay, with either spray or flooded RSW systems, vessel owners can achieve maximum flexibility in marketing seafood. Maksud the value of independence ni, maksudnya dia flexibility dia lebih tinggi lah. Maksudnya para nelayan ataupun pengusaha yang menggunakan metode RSW ini, dia boleh mempelbagaikan dia punya seafood, pemasaran seafood dia macam mana. Okay. Quality difference. Seafood quality is directly related to the speed with which the product is chilled after harvest. Kita dapat mengekalkan kualiti untuk produk yang menggunakan teknik ataupun metode ni lah, RSW. Sebab kita tangkap ikan, and then kita terus boleh letak ikan tersebut ke dalam tangki yang mempunyai mesin penyejukan ini. Okay. Less work, less weight. A further advantage of the RSW system is on board, because the RSW eliminates the slow and fatiguing work of shoveling ice and layering fish. Jadi memang menggunakan metode ni sangat mudah lah. Okay, dia memudahkan kerja. Lepas tu sebagai contohnya, para nelayan ataupun penangkap ikan ni, bila tangkap ikan sejak menggunakan bot, mereka terus boleh load ikan masuk ke dalam tangki inilah. So tidak perlu lagi untuk transfer ikan daripada bot dengan menggunakan
transportation untuk pergi ke mana-mana, tetapi kita boleh terus masukkan ikan ke dalam tangki yang mempunyai mesin RSW inilah. Lagi cepat, okay? Dan lebih menjamin kualiti ikan ni. Ini contoh-contoh RSW. Ideal for pelagic. Okay. Sangat ideal lah untuk penangkapan ikan yang hidup di kawasan pelagic yang menggunakan pukat tunda dan juga pukat mid-water trolling. Okay. Enables preservation of large catches. Jadi jika ada penangkapan secara besar-besaran, lebih banyak ikan yang boleh ditangkap dan kemudiannya lebih banyak hasil yang boleh dimasukkan dengan menggunakan RSW inilah. By cooling the catch rapidly to temperature that allows storage on board over time without effective washing and bleeding and a tendency to form the flesh of the fish, which can aid further processing. So memang RSW ni merupakan metod yang bagus dari segi proses yang cepat, okay, dan juga tidak remeh lah. Tapi dari segi disadvantage dia pula tu, dia hanya boleh menyimpan dalam masa yang sangat singkat saja. Okay, kalau tidak, ikan-ikan ataupun produk ni dia akan rosak cepat. Dan juga ada setengah ikan tu, setengah spesies ikan dia tidak boleh berada ataupun terkena air laut dengan lama sebab nanti dia akan cepat rosak. Itu ikut spesies ikan lah. Okay, so itu sajalah untuk subchapter kita yang terakhir.